Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Amalan meminta dan memberi komisen dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan perlu segera dihentikan. Tegas Perdana Menteri, kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat menjalankan operasi dan memperoleh keuntungan. Namun adalah amalan memberi komisen kepada mana-mana menteri atau parti politik tidak seharusnya berlaku. Ada keuntungan, tak ada masalah. Tapi janganlah potongan 10 juta, 50 juta kepada Pak Menteri atau kepada parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan. Dan saya faham ramai yang marah saya ni, ya. Ramai betul yang marah ni. Kerana kita menyinggung hal ni. Tapi semua orang tahu, tanyalah developer di wilayah persekutuan. Am I right or I am wrong? Am I exaggerating or I am telling the truth? Without exception, semua kata yes, that has been the practice and we have done so. Now saya kata we have to stop this nonsense. Ya, kenapa yang pulangan yang 10-15 juta yang diberikan sebagai komisen dan bayaran itu pulangkan kepada rakyat. Ya. Itu yang saya minta rakyat faham. Ya. Jelas beliau lagi, peruntukan komisen itu lebih baik dipulangkan kepada rakyat dengan mewujudkan lebih banyak pembangunan projek seimbang. Ini termasuk projek perumahan untuk manfaat rakyat berpendapatan rendah. 91 daripada keseluruhan 1,200 klinik daif di seluruh negara selesai dibaik pulih setakat ini, manakala 341 lagi klinik daif dalam proses pembaikan. Menteri Kesihatan berkata pihaknya menyasarkan 436 klinik daif dibaik pulih tahun ini, manakala tahun depan sasarannya lebih 300 klinik daif. Terengganu catat negeri paling banyak klinik daif iaitu 58, diikuti Negeri Sembilan 44 serta Pahang dan Perak masing-masing 42 klinik daif. Projek naik taraf klinik daif membabitkan peruntukan lebih 100 juta ringgit. Cadangan pembinaan Taman Tema Upin Ipin di Melaka disokong kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pihaknya akan beri kerjasama penuh untuk pelaksanaannya. Ia diyakini dapat meningkatkan kehadiran pelancong, seterusnya memberi limpahan manfaat kepada rakyat terutama dalam aspek ekonomi. Taman Tema Upin Ipin itu dicadang dibangunkan di Alur Gajah. Ia membabitkan kawasan seluas lebih 40 hektar. Alur Gajah dipilih sebagai lokasi kerana kerajaan negeri mahu memperluas kawasan pelancongan tidak hanya tertumpu di Bandaraya Melaka sahaja. Program Semarak Gemilang Inisiatif Jabatan Penerangan Kedah dan Pos Malaysia untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. 50 posmen dari pejabat pos besar Alur Star mengibarkan jalur gemilang di motosikal masing-masing. Ia diharap dapat meningkatkan kesedaran dan membangkitkan semangat orang ramai untuk turut sama mengibarkan jalur gemilang. Di Melaka pula, kesedaran masyarakat setempat untuk mengibarkan jalur gemilang masih rendah. Ia berdasarkan pemerhatian Ketua Menterinya, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Beliau kesal melihat situasi tersebut sedangkan Bulan Kebangsaan harus diraikan setiap kelompok masyarakat. Untuk itu, Datuk Seri Abdul Rauf meminta Jabatan Penerangan Negeri untuk merancakkan kempen kibar jalur gemilang dengan mengedarkan lebih banyak bendera kepada orang ramai. Laporan di luar negara, Jesuit Central American University of Nicaragua didakwa menjadi pusat pengganas. Susulan itu, mahkamah mengarahkan semua aktiviti termasuk sesi pembelajaran digantung sepenuhnya. Aset dan dana milik universiti turut dirampas bagi tujuan siasatan. Di Peru, seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun, Mila, menjadi tumpuan kerana menjadi mangsa rogol bapa tirinya selama bertahun-tahun. Dia hamil dan kandungannya masuk minggu ke-18 awal bulan ini. Mila memperoleh kebenaran menggugurkan kandungannya hujung minggu lalu. Ia bagaimanapun ditentang sebuah NGO hak asasi manusia yang menegaskan pengguguran amat berbahaya kepada Mila. Baik, sekian berita semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.